Salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkubu KPM pada September ini. So di sini kita boleh lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri sendiri mengatakan bahawa pada bulan September ini akan berlaku sidang parlimen yang mana beliau mengatakan akan adanya undi percaya atau tidak percaya di sidang parlimen tentang keabsahan kerajaan yang terbentuk oleh beliau. Jadi di sini menjadi kemuskilan kepada rakyat dan juga pihak pembangkang kerana kenapa perlu ditangguhkan kepada satu tarikh yang begitu jauh untuk menentukan keabsahan pemerintahan Perdana Menteri ini. Kerana ini adalah amat penting. Di mana-mana negara di dunia ini tidak pernah begitu jauh tarikhnya untuk melihat keabsahan di parlimen. Tetapi ini yang berlaku dengan Perdana Menteri kita ini sampai 1 bulan. Di sini rakyat sudah membuat satu andaian bahawa Perdana Menteri ini sedang membuat scam of thing yang beliau perkatakan dahulu, dan juga kita tahu kata-kata ini akan dibeli. Di sini pada saya ini adalah mengujikan mereka yang diwakilkan oleh rakyat, yaitu ahli parlimen, sama ada mempunyai pendirian ataupun tidak. Kerana kalau saya sebagai ahli parlimen, saya walaupun melakukan kesalahan, saya tidak akan berganjak pada kali ini. Kerana di sini kalau mereka tidak menyokong pada hari ini sehingga September ini Tan Sri Muhyiddin Yassin ini di parlimen, maka dia tidak mempunyai majoriti. Yang mana kita tahu hari ini mereka daripada blok UMNO yang mana dah keluar, yang mana dikira, dicantum, ditolak semua tadi saya lihat di media sosial begitu trending. Hanya ada 104 sokongan kepada kerajaan yang ada hari ini. Kerana kita tahu bahawa parlimen kita ini terbentuk oleh ahli-ahli parlimen sebanyak 220, yang mana kita tahu juga 2 orang sudah meninggal, so 220 lah. Dan dibagi 2 yang mana kita tahu 110, dan Perdana Menteri harus ada 111 paling tidak untuk dia memerintah. Di sini kita dah buat percaturan bahawa dia ada cuma hari ini 103 atau 104. Di sini kalau dia nak membuat geng-geng katak ini melompat ataupun nak membeli MP-MP daripada parti lain, pada saya di sini kita rakyat akan menilai MP kita, kesetiaan dia, yang mana kalau dia tidak menyokong Perdana Menteri dalam waktu tempoh 1 bulan saja ini, maka kerajaan ini sudah tumbang. So dalam 1 bulan ini ada yang saya lihat di media sosial yang mengatakan katak sekarang ni harganya 35 juta. Itu saya tidak tahu ya, ini cuma di media saja saya baca. Begitu mahal lah. Tetapi pada pandangan saya, kalau mereka sebagai ahli parlimen yang mempunyai prinsip, tidak melihat kepada kebendaan, tidak melihat kepada jawatan, mereka harus bertahan. Kerana dalam waktu 1 bulan saja, tak lama. Dan lepas itu kerajaan ini jatuh, maka boleh ditukarkan dengan mereka, dan kita boleh membentuk satu kerajaan baru yang mempunyai prinsip, yang tidak menekan kepada rakyat. Yang mana kita lihat hari ini undang-undang yang mereka buat ni seolah-olah undang-undang untuk orang kayangan, yang mana rakyat di bawah ditindas, mereka bersukaria. Kita lihat hari ini blok-blok pembangkang yang mana pergi ke sidang parlimen hari itu, mereka hari ini semua kena pergi buat laporan ataupun pergi ke balai polis Dam Wangi, yang saya lihat rata-ratanya pergi untuk mereka menjawab isu yang apabila mereka pergi ke sidang parlimen tetapi tidak dapat masuk, tidak dapat pergi, maka apabila berkumpul mereka pula nak kena menjawab. Tetapi kita lihat hari ini menteri-menteri kita buat mesyuarat sana, buat mesyuarat sini, dan kita lihat bahawa tidak ada pun perkara yang mereka lakukan. Seolah-olah mereka yang duduk dalam kerajaan hari ini tidak sibuk dengan masalah rakyat ni. Mereka sibuk dengan masalah cukup numbers tak. Tapi yang dijualkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mencari number. Yang hari ini sebenarnya yang cari number ini adalah kerajaan yang ada hari ini. Dan kepada walaon-walaon tu, yang mana yang selama ini nak mengkritik itu, sedarlah. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mencari numbers. Yang mencari numbers adalah kerajaan Perikatan Nasional ini, yang mana membeli MP-MP katak-katak ni semua. Dan kita lihat yang ada dalam kerajaan hari ini. Dan saya tertarik dengan titah
Sultan Selangor yang mengatakan bahwa Baginda menitahkan segerakan perbicaraan kes-kes rasuah. Ini adalah yang baik yang kita rakyat boleh lihat bahwa Sultan Selangor menitahkan segerakan perbicaraan kes-kes rasuah nih. Dan baguslah. Saya harap kerajaan Perikatan Nasional ini segerakan kes-kes mereka yang ada kes-kes rasuah nih. Tetapi apa yang kita lihat, perkara ini tidak akan berlaku karena yang merasuahkan orang ini adalah mereka yang tertinggi itu. Jadi perkara ini tidak boleh dilakukan karena kita dah tahu sistem kita ini tidak direformasikan dan kerajaan ataupun kementerian-kementerian yang ada nih di bawah menteri. Jadi kita tahu bahwa menteri siapa dia. Apabila perkara ini berlaku, maka susah nak ambil tindakan kepada mereka yang ada di atas seperti orang-orang yang menjabat jabatan seperti menteri ini. Jadi perkara inilah yang saya selalu pikirkan karena saya lihat di negara-negara lain yang mana saya juga pernah pergi ke negara lain dan saya banyak juga kawan-kawan ahli politik seperti dari Indonesia yang mana saya pertanyakan berkenaan dengan isu politik mereka dan cara pemerintahan mereka, cara SPRM mereka, yang mana saya lihat cara mereka itu baik, yang mana kita perlu tukar cara SPRM kita di negara kita ini dengan cara mereka. Dan kita ikut yang mana yang baik, jangan kita ikut semua, yang mana yang baik itu kita ikut. Karena SPRM mereka, apabila saya tanyakan kepada ahli dewan undangan seperti ahli parlimen mereka lah, saya pernah tanya, mereka kata, saya tanya, kamu punya SPRM nih di bawah siapa? Kalau kita di sini di bawah Menteri KDN, tetapi mereka punya, dia kata di bawah Tuhan. Saya kata kenapa? Dia cakap tak ada. Kami bukan SPRM kami bukan di bawah presiden, tetapi dia tidak mempunyai kaitan dengan politik ini. So mereka bebas untuk menjalankan siasatan kepada mereka-mereka yang bersalah ataupun ahli-ahli politik ataupun orang-orang kayangan. Jadi di sini kita harap kita punya pentadbiran akan datang apabila kerajaan baru memerintah boleh menukar pola kita punya kementerian-kementerian yang ada nih supaya tidak terikat dengan menteri. Dan saya harap perkara ini dapat dilaksanakan oleh pemerintahan baru. Tetapi saya yakin kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri, saya percaya dia laksanakan perkara ini. Tetapi untuk yang lain saya tidak pasti. Tetapi kalau dia, saya percaya akan dia laksanakan perkara ini. Justru itu ramai mereka yang ada di kerajaan yang ada hari ini, pemimpin politik yang tidak terlibat lagi dengan politik, tetapi menyokong kerajaan yang ada hari ini, ataupun kapitalis ini, mereka takut. Karena apabila SPRM kita ini tidak berada di bawah kementerian, tidak berada di bawah menteri, maka dia boleh menjalankan tugas dan tidak terganggu. Apa yang kita lihat hari ini, kerja di kementerian itu terganggu karena ada menteri. Sebelum mereka nak menjalankan kerja, kena mendapat kebenaran daripada menteri sebenarnya. Ini adalah hakikat. Dan mereka tidak boleh nak menjalankan kerja dengan baik, termasuk pemimpin tertinggi, karena pangkat pun daripada kita punya menteri. Jadi istilah bodek membodek ini terus kekal ada, dan beginilah sehingga satu masalah akan timbul yang mana ini juga akan melibatkan kerasuah. Apalagi orang-orang kita ini suka berniaga dengan cara mudah, yaitu mencari projek dan tender dengan kerajaan, yang mana mendapat projek dan akan dialibabakan kepada orang lain dan terus mendapat keuntungan dengan cara mudah tanpa perlu mengeluarkan keringat. Ini adalah hakikat. So begitulah penjelasan saya, walaupun melalut, tetapi saya harap bermanfaat kepada kita semua, yang mana perubahan itu adalah satu yang rakyat mahu. So sekian, terima kasih, thank you.